Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kafatil muslimin jami'in wa min al-muslimin wal muslimat. Binatul qabul wa sallam wa nudi shifa min kulli amrin min al-hawaij dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربنا زدنا علما. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وما أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الملأ صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على ذرة ألف مرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقبة فرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi mempertemukan kita terutamanya pada hari-hari yang mulia, 10 hari yang awal di dalam bulan Zulhijjah, hari yang sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan juga malam yang 10. Dan 10 di sini iaitu para ulama menyatakan merujuk kepada 10 yang awal di dalam bulan Zulhijjah. Dan kemudian nanti kita akan bacakan hadis yang menceritakan tentang kelebihan, khususnya keistimewaan 10 hari yang awal yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbicaraan kita pada pagi ini berkisar tentang keistimewaan, kelebihan terutamanya 10 yang awal di dalam bulan Zulhijjah, di samping kita adanya hari raya Idul Adha dan juga melaksanakan ibadah kurban pada esok. Dan di sana juga ada secara umum menceritakan tentang keistimewaan daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Pertamanya tuan-tuan, bulan Zulhijjah ini dia termasuk di dalam bulan haji. Bulan haji ada 3, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dan juga dia termasuk di dalam salah satu daripada 4 bulan haram. 4 bulan haram, iaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan mana? Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga satu yang terpisah, iaitu bulan Rajab. Ke-4 bulan ini disebut sebagai bulan-bulan haram, arba'atun hurum, yang Allah sebut dalam surah Taubah. Baik, kemudian hadis kita nak bacakan pada pagi ini tentang kelebihan 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah.
qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, rawahu Abu Daud. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada daripada siang-siang, yakni hari-hari manapun yang amalan soleh pada siang-siang tersebut, yakni pada hari-hari tersebut, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada siang-siang, yakni hari-hari ini. Hari-hari ini hari-hari yang mana? Iaitu yang baginda Nabi SAW maksudkan, iaitu hari-hari 10 yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Lalu mereka telah berkata, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sehinggakan jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak dapat menandinginya? Sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun berjihad pada jalan Allah pun tidak mampu menandingi amalan yang dilakukan pada hari tersebut. Lalu baginda SAW bersabda lagi, jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang telah keluar dengan membawa jiwanya dan juga hartanya, lalu dia tidak pulang dengan membawa sesuatu pun daripada nyawa dan hartanya itu. Dan hadis riwayat Imam Abu Daud. Maksud dia apa tuan-tuan? Kecuali apa? Seseorang itu dia berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengeluarkan hartanya. Dan yang kedua, dia membawa juga diri dia. Dia pun turut serta dalam jihad fi sabilillah tadi. Dan lalu dia tidak bawa apa-apa, maksud dia apa? Dia mati syahid. Dan barulah pahala mati syahid tadi mampu menyamai amalan-amalan yang dilakukan pada 10 yang awal pada bulan Zulhijjah. Baik, hadis riwayat Imam Abu Daud. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadis ni tuan-tuan menyatakan kepada kita keistimewaan 10 hari yang awal di dalam bulan Zulhijjah. Hari-hari ini siang dia tuan-tuan, dan 1 hingga 10 merupakan waktu yang paling baik untuk apa? Untuk kita melakukan amal ibadah. Dan bahkan pahala bagi amalan yang dilakukan pada 10 yang awal ini tuan-tuan tidak dapat ditandingi oleh sebarang amalan. Dan sehingga kan pahala orang berjihad pun tuan-tuan tidak mampu nak menandingi amalan yang dilakukan pada 10 yang awal, kecuali pahala mati syahid. Itu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya Al-Azkar menyatakan bahawa kita disunnahkan untuk memperbanyakkan dan zikir pada 10 yang awal ini tuan-tuan, terutamanya pada hari Arafah. Kalau ikut orang ibadah para hujjaj kita tuan-tuan, mereka hari wukuf semalam, kan? Walaupun kita ni hari ni 9, tak apalah, tapi sebab bila mana mereka berwukuf di sana, patutnya waktu itulah kita memperbanyakkan berdoa. Ini selepas waktu asar bagi kita, ni tuan-tuan. Dan banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Nanti kita akan sebutkan apa dia amalan-amalan yang perlu kita berikan perhatian di dalam 10 hari yang awal. Baik, maka saya merujuk kepada tulisan Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul hafizahullah ta'ala, dalam risalahnya menceritakan tentang keistimewaan kemuliaan 10 hari yang awal dalam bulan Zulhijjah. Baik, pertamanya tuan-tuan, amalan yang perlu kita berikan perhatian pada 10 hari yang awal, iaitu yang pertama sekali, iaitu kita disuruh berpuasa. Dan secara umumnya 9 hari yang awal ni tuan-tuan, kita disunahkan berpuasa daripada 1 Zulhijjah sehingga ke 9, dan terutamanya pada 9 Zulhijjah. Hari inilah, kalau tuan-tuan yang tak makan lagi tu, koklah lepas ni niat nak kena roti canai ke sempat lagi nak niat puasa sunat hari Arafah. Niat puasa sunat ni dia sampai gelincir matahari, dengan syarat tak makan lagi lah. Ni dah mentuk ke darah dah roti canai dua
2 keping, lepas tu baru teringat nak niat puasa. Tak jadi. Ni tuan-tuan. Baik. Yang pertama tuan-tuan, kita disunahkan berpuasa pada hari 9 yang awal ni tuan-tuan, di dalam bulan Zulhijjah. Di dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala kullu amali bani Adam lahu illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi. Ini hadis kursi cerita tentang bahawa puasa tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang akan membalas pahalanya. Baik itu puasa ni termasuk salah satu daripada amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahsiakan berapa ganjaran balasan pahala Allah nak bagi. Itu yang pertama secara umum, cerita tentang kelebihan puasa. Dan bahkan puasa ini tuan-tuan adalah waktu ataupun bila mana seseorang itu berpuasa, maka dia adalah saat mustajab doa. Sepanjang dia berpuasa itu tuan-tuan adalah mustajab doa. Sebab apa? Kerana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, thalathu da'awatin mustajabatin, da'watus shaimi wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Nabi SAW bersabda, 3 doa yang mustajab yang akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dia? Yang pertama, doa orang yang sedang berpuasa. Dia tak syarat puasa Ramadan saja tuan-tuan, termasuk juga puasa-puasa sunat. Ni tuan-tuan. Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Kita hidup ni jangan buat anaya ke orang, termasuk binatang sama makhluk yang lain. Bila berkait dengan makhluk ni tuan-tuan, kita kena minta ampun, minta maaf dengan tuan badan sendiri. Betul tak? Contohnya kalau kita mati, Tok Imam ataupun waris kita akan sebut, tuan-tuan, kalau ayah saya ni contohlah, dia ada berhutang dengan tuan-tuan, sila bertemu dengan kami lah untuk selesaikan. Sebab apa tuan-tuan? Takkan Tuhan tak boleh maafkan? Ni tuan-tuan, kerana dia berkait dengan hak sesama makhluk, maka kena di tuan badan tadi maafkan. Itu kalau orang taubat nasuha tuan-tuan, kita maklum syarat taubat nasuha ni menyesal di atas dosa, meninggalkan dosa tersebut. Kalau boleh kita hijrah ke tempat yang lain yang lebih baik. Tetapi itu taubat itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau berkait dengan makhluk, contoh dulu kita curi barang orang, maka kita kena pergi jumpa kawan tadi tuan-tuan, minta halal dengan dia. Kalau dia minta suruh ganti, kena bayar balik tuan-tuan, kena ganti balik. Sebab apa? Dia berkait dengan makhluk. Dia tuan-tuan. Baik. Kemudian manakala kelebihan terutamanya puasa 9 Zulhijjah, bahkan disebutkan jumhur para ulama mengatakan Nabi SAW berpuasa daripada 1 hingga ke 9 Zulhijjah. Ini tuan-tuan. Baik, itu yang terbaik kita puasa daripada awal 1 sampai 9. Baik, dah lepas dah Ustaz, tinggal 9 je. Mungkin Alhamdulillah ada yang puasa. Itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Maka kita puasa 8 dengan 9. 8, kenapa 8? Sebagai ihtiyat, berhati-hati. Boleh jadi itu adalah hari Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Sebab tu kita suruh berpuasa semalam. Kemudian semalam dah lepas dah, tinggal hari ni, maka jangan tinggal. Untuk apa? Puasa hari Arafah. Apa kelebihan dia tuan-tuan? Disebutkan oleh Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sana allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Nabi SAW bersabda kelebihan tentang puasa hari Arafah, iaitu puasa pada hari Arafah, aku mengira semoga Allah mengampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain tuan-tuan, daripada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu juga, sesungguhnya Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, maka sabda Nabi SAW, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, ia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang berbaki, iaitu yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim juga. Jadi tuan-tuan, kelebihan puasa hari Arafah apa dia? Iaitu diampunkan dosa kita selama 2 tahun.
Ni dosa mana tuan-tuan? Ni dosa-dosa kecil. Kita kesemua ni tuan-tuan banyak dosa. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan ni tuan-tuan, pertama kita dapat pahala, yang kedua digugurkan dosa-dosa kecil. Maka ambillah peluang dan ruang tawaran daripada Nabi SAW ini tuan-tuan. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kecil kita tuan-tuan. Baik itu setiap kali kita zikir tuan-tuan, pertama dapat pahala. Setiap kali kita selawat dapat pahala, dan dalam masa yang sama juga dia juga akan menggugurkan, diampunkan dosa-dosa kecil. Baik, maka sebab itu kita disuruh yang pertama sekali tuan-tuan berpuasa. Ni tuan-tuan. Baik. Kemudian jumhur para ulama menyatakan bahawa Rasulullah SAW berpuasa daripada 1 sehingga ke 9 Zulhijjah. Baik. Kemudian yang kedua tuan-tuan, apa amalan yang boleh kita lakukan? Iaitu memperbanyakkan berzikir dengan mengucapkan tasbih, takbir, tahmid dan juga tahlil, ataupun disebut sebagai baqiyatus solihat. Baik. Pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Sadaqallahul azim, surah Al-Hajj ayat 28. Dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari yang dimaklumi. Hari-hari yang dimaklumi menurut para ulama tafsir, ini merujuk kepada apa? 10 hari yang awal di dalam bulan Zulhijjah. Itu dalam ayat ni Allah suruh kita ni sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebagai aliran ni tuan-tuan, dia tak bagi kita sebut nama Allah pula. Tak kepelik tuan-tuan. Baru ni ada satu video di Facebook, seorang ustaz tu dia kata tak boleh kita berzikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ni tuan-tuan, tak kepelik tu tuan-tuan. Dalil dia tuan-tuan mudah aja, Nabi tak buat. Nabi tak buat, itu tandanya tak boleh buat. Sebab dia berkait dengan ibadat, kena ikut apa yang Nabi buat. Ni tuan-tuan. Dia senang je jawapan dia tuan-tuan. Tapi kena tang dia tak apa tuan-tuan. Contoh apa tuan-tuan? Dia jadi duta korban. Korban ni ibadat tak tuan? Ibadat lah sebab Nabi buat. Nabi sembelih binatang korban. Jadi ni perkara ibadat. Dah tu kenapa dia terima jadi duta korban? Bubuh gambar dia, poster dekat Facebook tuan-tuan, boost posting tadi untuk tarik orang masuk korban kat luar negara ke dan sebagainya. Tu tak bid'ah pula. Ni tuan-tuan, terlepas pula bid'ah pula. Ni itu contoh. Kena tang dia tak apa tuan-tuan, kena orang lain semua tak boleh tuan-tuan. Ini aliran ni tuan-tuan yang menyusahkan masyarakat. Tuan-tuan sebut zikir ya Latif semua tak boleh tuan-tuan. Ya Latif tu nama siapa tuan-tuan? Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, takkan tak boleh. Ni masalah tuan-tuan. Ni baik. Sebab tu sedangkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat banyak. Dan banyaknya nama sebagai tanda mulianya pemilik nama tersebut. Dan kasratul asma tadullu syarafal musamma. Banyaknya nama sebagai petunjuk, sebagai tanda bahawa mulianya pemilik nama tersebut. Contoh nama Al-Quran sangat banyak. Betul tak tuan-tuan? Kenapa banyaknya nama Al-Quran? Sebagai tanda mulianya Al-Quran tersebut. Begitu juga Nabi SAW, banyaknya nama Nabi sebagai tanda mulianya pemilik nama tersebut. Ini baginda Nabi SAW. Adapun kita tuan-tuan banyak nama sebab tak elok. Contoh mat sentuh lah, mat tiga suku lah. Tu benda-benda yang tak elok, tak baik. Ni tuan-tuan. Adapun bagi Allah Subhanahu Wa Taala, banyaknya nama sebagai tanda kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama yang makruf Asmaul Husna 99. Sebutlah mana-mana pun tuan-tuan. Hatta kita nak berdoa tu pun ikut juga nama-nama Allah tadi tuan-tuan. Ya Qahar, Ya Jabbar. Tu nak minta apa tuan-tuan? Lain pula. Kalau nak minta rezeki, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Tuhan yang memberi rezeki, bersesuai dengan nama. Ni tuan-tuan. Baik, nama Allah suruh kita wa yadhkuru ismallah.
dan banyakkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min ayyami 'ashri Dzulhijjah aw qala hadhihi al-ayyam fa'akthiru fihinna min at-tasbih wat-takbiri wal-tahmidi wat-tahlil." Dan Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal soleh padanya melebihi 10 hari di dalam Zulhijjah. Atau baginda mengatakan hari-hari ini. Maka Nabi sebut apa tu? Fa'akthiru fihinna, maka perbanyakkanlah padanya untuk apa? Mengucapkan at-tasbih, at-takbir, bertakbir, bertahmid dan juga tahlil. Ni tuan-tuan, maka disebut zikir ni sebagai baqiyatus solihat. Banyakkan sebut nama Allah Subhanahu wa taala, banyakkan berzikir. Dan maka apa dia zikir tuan-tuan? Zikir yang kita baca di dalam solat sunat tasbih tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyakkan kita sebut baqiyatus solihat ni. Dan duk jalan kan, duk tengah jogging kan, kok jogging petang-petang kan, baca zikir ni tuan-tuan, cungak-cungak dia. Ni tuan-tuan, dalam perjalanan nak balik kampung kan, dalam jam tu tuan-tuan, maka kita banyakkan membaca zikir ni tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi baik kita solat sunat tasbih. Ni tuan-tuan, banyakkan baca zikir ni di dalam, terutamanya 10 hari awal di dalam bulan Zulhijjah. Dan datang lagi sebuah hadis secara marfu' dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wa takbir wa tahmid, banyakkan, maka perbanyakkan tahlil, takbir dan juga tahmid padanya. Kesimpulannya apa? Banyakkan berzikir. Sebagaimana kata Imam Nawawi tadi tuan-tuan dalam kitabnya Al-Azkar, disunnahkan kepada kita memperbanyakkan berzikir pada 10 hari yang awal dan di dalam bulan Zulhijjah, dan terutamanya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Tuan-tuan, baik. Kemudian apa lagi yang boleh kita lakukan? Yang ketiga, iaitu melakukan ibadah korban dan pada hari raya Aidul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Ni tuan-tuan. Baik, di dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kibas jantan putih bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangannya. Baginda membaca basmalah dan juga bertakbir. Dan baginda meletakkan kakinya di antara leher dan badan kedua binatang tersebut. Jadi hadis ini nak cerita bahawa Nabi SAW sendiri kan berkorban, melaksanakan ibadah korban. Baik, kemudian dalam hadis yang lain, dan riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha bila bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma amali adami min amalin yawman nahri ahabu ila Allah min ihraqid dami innahu la ya'ti yawmal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-damma la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang pada hari An-Nahar, yakni hari raya Aidul Adha, dan yang lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang kurban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi tempat sembelihan. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengannya, iaitu dengan melakukan ibadah korban. Sebab itu bagi orang yang melakukan ibadah korban, disunnahkan kepada dia dan tidak bermula 1 Zulhijjah sehinggalah binatang korban itu disembelih, iaitu apa? Tidak memotong kuku atau mencukur rambut ataupun bulu-bulunya. Kita simpan sekejap.
Ni tuan. Sebab apa? Dah Tuhan dan Nabi suruh. Ni disebut sebagai ubudiyah. Ni tuan-tuan. Ubudiyah ni contoh apa tuan-tuan? Kenapa kita buat tu kita tak tahu sebab dia. Melainkan kenapa? Kerana menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagai contoh, kenapa subuh 2 rakaat? Ni tuan-tuan. Sebab apa 2 rakaat? Dah Allah perintahkan dan Nabi suruh, maka kita sembahyanglah 2 rakaat. Ini perkara ubudiyah. Yang rahsianya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Cumanya para ulama datangkan kenapa kita sembahyang 2 rakaat, ada disebutkan. Siapa yang mula-mula solat subuh 2 rakaat, semua ada disebutkan, tidak ada masalah. Baik. Kemudian tuan-tuan, sebab itu yang ibadah korban ni tuan-tuan, sebolehnya usahalah kita nak berkorban setiap tahun. Dia jadi berat tu sebab apa? Dia gaji yang bulan tu tuan-tuan, dia kena keluar untuk buat korban. Tu jadi berat. Dia tuan-tuan, dia jadi ringan kalau kita rancang daripada awal, kita simpan duit sikit-sikit, RM50 contoh kan. Tempat tuan-tuan ni satu bahagian berapa? 850. Lagi mahal tempat tuan-tuan. Tempat saya 800. Malam saya tanya dekat kawasan bandar tuan-tuan, kat mana sih? Depa kata dekat KL, dekat Setapak. Hak depa pun 750. Saya pun pelik, kenapa tempat saya mahal lagi daripada tempat tuan-tuan ni kat bandar. Maksudnya kat bandar dah payah dapat lembu, tapi murah pula. Ni tuan-tuan, tak kisahlah mahal ke murah, yang penting kita ambil bahagian untuk melaksanakan ibadah kurban. Kenapa? Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyembelih binatang kurban pada hari-hari nahar dan juga hari-hari tasyrik. Dan bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, sedih tuan-tuan. Kita semalam berita semalam ke kemarin dulu lebih kurang 300 lebih dekat 400 jemaah terkandas. Ni tuan-tuan, dah kos haji sekarang mahal tuan-tuan, maka kena scam lagi tuan-tuan. Allah. Sebab itu nak buat ibadah haji ni tuan-tuan, ambillah yang telah berdaftar, yang ejen yang sah dengan tabung haji tu tuan-tuan. Saya tengok semalam dekat Senarai tu ada lebih kurang berapa, 20 ke apa. Itu yang memang sahih tuan-tuan. Hak lain tu kalau tuan-tuan nak percaya silakanlah. Setakat ni yang saya tengok tu Senarai tu memang diyakini. Contoh tutup guru kita pun tuan-tuan banyak pergi haji dengan Zahafiz Travel. Antaranya Syekh Zainal Asri, Fadil Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Jufri. Dia tuan-tuan, hak tu semua ikut sekali dengan Zahafiz Travel tuan-tuan. Banyaklah Yaskin dan sebagainya. Kesian tuan-tuan, kita ni adalah kemuncak rukun Islam. Nak buat haji ni bukan senang, kena simpan duit berapa lama tuan-tuan. Ni tuan-tuan, puluhan tahun duk simpan duit, lah kali tuan-tuan nak pergi kena scam. Duit dapat dah tuan-tuan. Ni tuan-tuan, maka tidak ada rezeki dia, kena scam, bahaya tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Baik. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, yang keempat, mendirikan solat sunat Idul Adha. Kita pun dah makruf dah dimaklumkan, dah disebarkan setiap pukul 8. Mari awal sikit tuan-tuan. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, iaitu bertakbir hari raya. Takbir mursal bermula malam hari raya. Mursal ni dia bebas. Nak buat bila-bila, kalau tuan-tuan nak buat baraan rumah ke rumah takbir kan, maka buat malam raya. Ni tuan-tuan. Adapun takbir muqayyad yang berkait, dia bermula kalau hari raya Idul Adha ni mula pagi ni 9 Zulhijjah subuhan. Setiap kali sembahyang takbir raya tuan-tuan, sehinggalah hari tasyrik waktu asar, hari ke-13. Adapun sebab itu hari raya Idul Adha ni tuan-tuan, dia lebih besar daripada Idul Fitri. Tapi kita ni orang Melayu terbalik tuan-tuan, Idul Fitri tu lagi besar daripada Idul Adha. Cuba tengok tang raya Idul Fitri ya tuan-tuan. Kalau tak cuti tuan-tuan rasa macam tak raya. Cuti pula kena mesti syaratnya panjang. Idul Fitri tuan-tuan, betul tak? Adapun Idul Adha ni tuan-tuan, kena pula jatuh hari Ahad, Isnin cuti, Selasa tu start kerja dah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Sepatutnya Idul Adha ni lagi besar. Kenapa kita tengok dekat takbirnya?
Takbir hari raya Idul Fitri tuan-tuan, mula raya, esok tu habis lah kan. Dah tak ada dah takbir tu kan. Ada pun Idul Adha ni tuan-tuan, yang disebut takbir muqayyad tu panjang masanya tuan-tuan, 9 Zulhijjah mula, sehingga hari yang ke-13 ni tuan-tuan. Baik, kemudian takbir tadi tuan-tuan, jangan ditinggal lepas sembahyang. Kemudian lagi apa tuan-tuan? Iaitu bertaubat, meningkatkan amalan dan zikrullah, terutamanya pada hari Arafah, kerana fadilat yang sangat besar pada hari tersebut. Asalnya kita sebut tadi perbanyakkan berzikir, dan maka kita banyakkan berzikir ataupun banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang kita yang berpuasa ni tuan-tuan, maka itu adalah mustajab doa, maka perbanyakkan doa-doa yang baik, kan? Doakan untuk kebaikan dunia dan akhirat untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita. Ni tuan-tuan, perbanyakkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping zikir-zikir. Secara umumnya tuan-tuan, apa yang kita nak kena buat ni tuan-tuan, iaitu perbanyakkan buat amal kebaikan. Mungkin ada orang dia suka baca Quran, maka bacalah Quran. Ada orang ni nak baca Quran tu dia berat sikit, contoh kan, maka dia suka sedekah sebab dia banyak duit, maka banyakkan bersedekah. Ada orang mungkin dia tak, duit tu tak berapa nak ada, tapi dia ada mak ayah dia, tolong berkhidmat, tolong jaga mak ayah dia, maka khidmatlah dengan khidmat kepada mak dan ayah dia. Itu juga termasuk dalam kebaikan, kan? Maka segala kebaikan, kan, yang kita lakukan, terutamanya pada 10 yang awal ni tuan-tuan, pahalanya begitu besar. Ni tuan-tuan, yang Nabi sebut dalam hadis tadi, cerita tentang apa? Amalan yang disukai oleh Allah, kan, pada hari tersebut melebihi, kan, bahkan pahala berjihad pun tidak mampu menandingi amalan yang dilakukan pada 10 yang awal ni tuan-tuan. Maka secara umum kita banyakkan melakukan amal ibadat, semayang ke, baca wirid ke, baca Quran ke, menyantuni anak-anak yatim ke, menyantuni orang fakir miskin ke. Buatlah apa sahaja kebaikan, kerana keutamaannya untuk kita hidupkan 10 yang awal ni tuan-tuan pada bulan Zulhijjah. Dengan apa? Dengan kita memperbanyakkan melakukan amal soleh. Kadang orang kita ni tuan-tuan, kita sebut suruh perbanyak, dia tanya pula nak buat apa ustaz. Sebab itulah ulama' sebut dah tuan-tuan, pertama sekali puasa, yang kedua banyakkan berzikir tadi, baqiyatus solihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian lagi buat apa? Sembahyang hari raya jangan tinggal, kemudian takbir raya jangan tinggal. Tujuan apa? Untuk memudahkan kita. Ada orang dia tak boleh terima, adakah dikhususkan ni Nabi suruh? Dia tanya balik pula, ni masalah hari ni tuan-tuan. Jadi secara umumnya, ini perbanyakkan amal soleh. Apa sahaja tuan-tuan kebaikan, buatlah. Kenapa? Kerana kelebihan, terutamanya pada 10 yang awal ni tuan-tuan. Baik, kemudian antara zikir-zikir ataupun doa yang dianjurkan untuk kita membacanya, terutamanya pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Antaranya diriwayatkan oleh Al-Allama Al-Syekh Abdul Hamid Qudus, Syekh Hamid Qudus, dalam kitab Kanzun Najah was Surur, beliau menyatakan, ra'aitu bi khata ba'di al-afadili annahu yutlabu an yuqra'a kullun yawmin min 10 Zulhijjah 10 marrat. Aku telah melihat tulisan sebahagian ulama yang utama bahawa dianjurkan membaca setiap hari pada 10 yang pertama bulan Zulhijjah sebanyak 10 kali. Syekh Hamid Qudus ni tuan-tuan, seorang ulama besar, dia ada kitab Kanzun Najah was Surur. Kitab ni tuan-tuan, dia menghimpunkan amalan-amalan dan para ulama yang disuruh kita membacanya. Sebahagian aliran tadi tuan-tuan, dia akan tanya, ni ada tak Nabi buat tak? Biar pergi kat mereka tuan-tuan. Jadi beliau mengatakan dianjurkan kepada kita membaca doa ini setiap hari, dan 10 yang awal ni sebanyak 10 kali. Apa dia tuan-tuan? La ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada adha'afil ujur, la ilaha illallah adadal qatri wal matar, la ilaha illallah adada uraki syajar, la ilaha illallah adada sya'ari wal wabar, la ilaha illallah adada ramli wal hajar, la ilaha illallah adada zahari wal thamar, la ilaha illallah adada anfasil bashar,
لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل وإذا عسعس لا إله إلا الله في صبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله min yaumina hadza ila yaumiddin. Dan maka disuruh kita membacanya sebanyak 10 kali. Nanti saya bagilah benda ni ataupun tuan boleh cari PDF ni dekat boleh cari dan baca doa ni tuan-tuan setiap hari 10 kali. Baru ni saya tengok di Facebook tuan-tuan. Dia kata doa ni tuan-tuan sebab dia komen dalam posting Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Tapi dia tak tulis tulisan siapa tuan-tuan. Dia komen tuan-tuan, dia kata doa ni saya tidak menemukannya dalam riwayat Imam Tabarani dalam Mu'jam Kabir, tapi yang saya jumpa di dalam kitab Syiah. Tuan-tuan, itu golongan ni masalah tuan-tuan. Dia tak jumpa dan terus kata yang dia jumpa tu dalam kitab Syiah. Ni masalah tuan-tuan. Lepas tu Syekh Hamid Kudus ni tuan-tuan bukan orang biasa-biasa, ulama besar tuan-tuan. Ni tuan-tuan, hari ni tuan-tuan mereka mengajar kita masyarakat ni tuan-tuan supaya su'ul adab, buruk sangka, buruk adab dengan para ulama. Dia tuan-tuan. Ni baik. Kemudian beliau berkata lagi, wala ra'aitu zalika fadila azzahu aw asnadahu ila ahadin bal qala inna lahu fadaila katsira. Aku tidak melihat ulama tersebut ini yang mulia doa ini menunjukkannya atau menisbahkannya kepada sesiapa, bahkan dia berkata sesungguhnya ia mempunyai fadilat yang banyak. Dia macam apa tuan-tuan? Dia macam orang panggil apa? Petua. Kan orang Melayu kita, orang tua kita kan banyak petua. Kan bila kita buat ni insya-Allah jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat amal petua tadi. Masalah ke tuan-tuan? Tak ada masalah. Sebab kita yakin kalau buat tu yang beri yang menjadikan jadi tu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata petua tu kita pegang. Ni tuan-tuan. Jadi sebagian ni tuan-tuan nak buat ni mesti syarat dia Nabi buat ke tak? Susahlah kita tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Baik. Dan beliau berkata lagi, sebab itu dia banyak fadilat, banyak kelebihan. Kenapa ini disebut tajribah, pengalaman? Pengalaman siapa? Pengalaman para ulama kita. Apatah lagi kalau kita orang Melayu ni tuan banyak petua-petua, pengalaman orang tua-tua kita tuan-tuan, ambil lah selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, kita amalkan. Yang penting kita yakin bahawa yang jadikan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau berkata lagi tuan-tuan, summa ra'aitul 'allama al-Wannai rahimallahu taala qala fi risalatihi rawat Tabarani rahimallahu taala fi mu'jamihi al-kabir 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi 'ashri Dzulhijjah kullu yawmin 10 marrat la ilaha illallah 'adada ad-duhur la ilaha illallah 'adada amwajil buhur la ilaha illallah 'adada an-nabati wasyajar la ilaha illallah 'adada awraqi syajar la ilaha illallah 'adada al-qatri wal matar la ilaha illallah 'adada lamhil uyun la ilaha illallah khairan mimma yajma'un la ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fi sur ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Kemudian aku telah melihat Al-Allamah Al-Wannai rahimahullah berkata dalam risalahnya bahawa Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir. Jadi ada dalam kitab Mu'jam Al-Kabir karya Imam Tabarani, beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda bahawa siapa yang membaca pada 10 yang pertama Zulhijjah setiap hari sebanyak 10 kali. Yang mana yang riwayat kedua saya baca la ilaha illallah adada ad-duhur la ilaha illallah adada amwajil buhur la ilaha illallah adada nabatil wasyajar la ilaha illallah adada uraqi syajar la ilaha illallah adada al-qati wal matar la ilaha illallah adada lamhil uyun la ilaha illallah khairan mimma yajma'un la ilaha illallah min yaumina hadza ila yaumi yunfakhu fi sur. Jadi ini ada dalam kitab Mu'jam Al-Kabir riwayat dari Nabi SAW bahawa kelebihan apa tuan-tuan, setiap hari dibaca 10 kali diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang.
Ni tuan-tuan. Jadi zikir ini adalah warid daripada Nabi SAW, riwayat daripada Al-Imam At-Tabarani. Baik, maka beliau tutup dengan katanya apa tuan-tuan? Yang lebih baik membaca setiap keduanya, itu membaca kedua-duanya mengikut batasannya 10 kali. Kerana kemungkinan bacaan yang pertama diriwayatkan juga lalu dikumpulkan di antara dua riwayat. Walau bagaimanapun apabila dia ingin membacanya secara ringkas, maka ambil yang ringkas dengan membaca yang akhir. Ini riwayat Imam Tabarani tadi. Kenapa? Kerana ia warid datang secara yakin daripada baginda Nabi SAW. Ini kesimpulannya tuan-tuan, 10 hari yang awal ini kita hidupkan dengan pelbagaikan amal soleh. Ni kerana apa? Kerana kebaikan amal yang kita lakukan pada 10 yang awal ini tuan-tuan, pahalanya bersamaan dengan seperti mati syahid. Ni tuan-tuan. Sebab apa mati syahid? Sebab apa jihad tuan-tuan? Ada orang tuan-tuan dia petikai. Kenapa kita perlu berjihad? Kita bila sebut jihad, jangan tuan-tuan faham jihad ni IS tu tuan-tuan, ISIS dan sebagainya. Tuan-tuan, mereka itu penyelewengan. Sebab itu syarah kami tuan-tuan di UM, Doktor Profesor Doktor Allahumma salli, lupa dah nama dia. Dia baru dapat profesor penuh, sebenarnya Profesor Madya, Dr. Fauzi Ahmad. Beliau ni tuan-tuan ahli majlis fatwa Pulau Pinang, dan merangkap panel akidah JAKIM. Lepas tu bila isu IS tengah panas tu tuan-tuan, kan ramai rakyat kita ada yang terlibat. Jadi Bukit Aman tuan-tuan dia dapat tangkap ni rakyat-rakyat kita yang terpengaruh, yang ada kaitan dengan ISIS dan Daesh dan sebagainya. Jadi bila ditangkap tuan-tuan, dipanggil, dia nak tune balik kepala otak dia orang tuan-tuan. Jadi dia panggil tuan-tuan, panggil panel-panel akidah JAKIM. Jadi dia sebut tuan-tuan, antara persamaan yang dijumpai mereka-mereka yang terlibat dengan IS ni tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Sumber bacaan mereka. Apa sumber bacaan mereka tuan-tuan? Kebanyakan sumber bacaan mereka ni tuan-tuan, karya-karya, buku-buku, antaranya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ni yang aliran W tu lah tuan-tuan. Pengasah dia tuan-tuan. Kebanyakan buku-buku karya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan mereka ni bermula dengan apa tuan-tuan? Suka membida'ahkan orang. Sampai tahap tuan-tuan mereka akan mengatakan, mengisytiharkan ataupun suka kata kat orang apa? Kufur pula. Kufur syirik. Bila kufur ni tuan, maksud dia kafir lah tuan-tuan. Kufur syirik lah kali tuan-tuan, sampai tahap halal darah mereka tuan-tuan. Itu yang mereka buat. Ni tuan-tuan, asalnya bid'ahkan sahaja tuan-tuan. Asalnya suka membid'ahkan. Akhirnya mereka jadi ekstrim tuan-tuan. Sebab apa? Tak sealiran dengan mereka. Baru ni tuan-tuan di pesta buku di antarabangsa di PWTC tuan-tuan, dilancarkan sebuah buku dan dijual, awas syirik di hadapan. Ni tuan-tuan, awas syirik di hadapan. Buku ni tuan-tuan bahkan dia mengatakan golongan kuburiyah ataupun kuburiyin ni tuan-tuan, orang-orang yang ziarah kubur. Dia kata apa? Kita yang ziarah kubur ni tuan-tuan sembah kubur. Ni duk minta dekat kubur. Kita pergi kubur minta kat kubur tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kubur, minta kat kubur tu ke? Bukan tuan-tuan. Jadi kefahaman mereka tuan-tuan, ziarah kubur ni maksud dia apa? Kita sembah kubur tu, minta kat kubur. Ni tuan-tuan, ni masalah. Sedangkan di kubur tu kita baca Yasin, kita berdoa. Doa tu minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa lepas baca Yasin, buat tahlil, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan. Jadi asasnya apa tuan-tuan? Asasnya mereka ni tidak dapat memahami agama dengan baik, sehingga mereka isytiharkan kita ni golongan sembah kubur. Bahkan sampai tahap apa tuan-tuan? Mereka mengatakan lebih dahsyat kufurnya daripada orang musyrik Mekah. Tu nampak tuan-tuan. Sedang kita ni sesama Islam, dia kata pula kita ni lebih dahsyat kufurnya, lebih melebihi orang musyrikin Mekah, orang yang duduk sembah bahala tu tuan-tuan. Na'udzubillah tuan-tuan. Itu mereka ni sangat ekstrim tuan-tuan. Tuan-tuan. Bahkan sampai tahap isytiharkan orang kafir pula tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Baik, jadi kesimpulannya tuan-tuan, perbanyakkan amal soleh. Baik itu disebutkan amal-amal tadi supaya memudahkan kita baca, baik itu solat, puasa, baca Quran,
Dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk kita membesarkan, memuliakan hari-hari yang dibesarkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup sekali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya terutamanya juga tuan-tuan semua. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah adalah kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa yang saya sampaikan ini tuan-tuan suka faham, saya mohon ampun dan maaf. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa amwalina wa jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ladaina istimqa wa fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa wa min 'aynin la tad'a wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habibna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.